Kita teruskan dengan kuliah kita, iaitu kuliah yang kelima, berkenaan dengan topik pembentukan Malaysia. So minggu lepas kita sentuh berkenaan dengan topik pembentukan Persekutuan Malaya. Jadi hari ini kita nak tengok berkenaan dengan proses pembentukan Malaysia. Okay, share. Nampak tak? Nampak. Okey, minggu ni kita akan sentuh berkenaan dengan topik pembentukan Malaysia, dan kita ada 5 sub topik, iaitu yang pertama latar belakang pembentukan Malaysia, yang kedua faktor-faktor macam mana pembentukan Malaysia berlaku, yang ketiga reaksi Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura terhadap pembentukan Malaysia, yang keempat reaksi daripada negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina, dan yang kelima kita akan sentuh berkenaan dengan isu Brunei dan Singapura ke atas pembentukan Malaysia. Jadi ini adalah merupakan poin-poin penting dalam topik iaitu pembentukan Malaysia. So saya, kalau tak salah saya, dalam kuis dia ada soalan berkenaan dengan pembentukan Malaysia lah. Kalau tak salah soalan dia, kalau tak salah lah, nanti saya tengok balik dia tanya negara manakah yang tidak menentang proses pembentukan Malaysia. Negara manakah yang tidak menentang? So kalau siapa tahu boleh jawab lah. Negara mana yang tak menentang? Di antara negara-negara jiran kita lah, negara mana yang tak menentang? Saya bagi soalan, saya bagi jawapan, nanti kamu pilih Yang pertama Brunei, yang kedua Filipina, yang ketiga Indonesia, dan yang keempat Singapura. Negara mana yang tak menentang pembentukan Malaysia? Jawab. Dah ada jawapan pun tak boleh jawab ni. Aduh, macam mana ni? Siapa jawab tadi? Google. Indonesia. Salah. Satu dah jawapan dah dibuang. Cepat. Satu lagi peluang. Singapura. Ya, betul. So negara yang tak menentang pembentukan Malaysia adalah Singapura lah. Sebab dia tak menentang, tapi dia malah dia nak masuk lagi dalam Malaysia kerana apa? Kerana dia nak merdeka lah. Dan juga ada faktor-faktor lain, iaitu untuk menyekat pengaruh komunis. Okay, so nanti kita akan sentuh benda-benda ni. Jadi okey, kita masuk kepada latar belakang penubuhan ataupun pembentukan Malaysia. Yang pertama, idea pembentukan Malaysia ni diutarakan ataupun dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu bapa kemerdekaan negara kita, melalui satu ucapannya di Singapura pada tarikh 27 Mei 1961. Idea utama adalah sebuah gabungan besar antara bekas-bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara dari sudut ekonomi dan politik. So daripada idea untuk menubuhkan Malaysia ni, dia daripada idea utama dia untuk menubuhkan atau untuk menggabungkan negara-negara di Asia Tenggara ni di bawah yang pernah dijajah oleh British lah, untuk menubuhkan satu negara. Jadi idea penggabungan ini bertitik tolak dari hal berkaitan bekas tanah jajahan British yang suka untuk berdiri bebas dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sebelum menyuarakan pendapat, Tunku sudah bertemu dengan wakil-wakil dari wilayah yang terlibat lah, wilayah Sabah, Sarawak, Singapura dan sebagainya. Jika diteliti, idea yang sama sebenarnya pernah disuarakan oleh Lord Brassey iaitu pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara. So daripada idea ni pernah juga diutarakan oleh Lord Brassey lah. Tapi Tunku Abdul Rahman dia mengambil langkah ke depan lah, untuk jumpa dengan wakil-wakil daripada wilayah
untuk menyatakan hasratnya untuk menubuhkan Malaysia ataupun pembentukan Malaysia. Faktor-faktor yang mendorong pembentukan Malaysia, yang pertama adalah ancaman dan pengaruh komunis. So semasa selepas Jepun keluar daripada tanah Melayu, jadi komunis telah mengambil alih dan menguasai. Bermula daripada situ, ancaman atau pengaruh komunis ni sangat kuat lah di Asia Tenggara dan di tanah Melayu. Jadi untuk menyekat daripada pengaruh komunis tu merebak begitu cepat, jadi Tunku Abdul Rahman dia buat satu gabungan untuk menubuhkan Malaysia ataupun untuk pembentukan Malaysia supaya dapat menghalang idea-idea ataupun pengaruh komunis di tanah Melayu. Yang kedua, memerdekakan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. So pembentukan Malaysia ni juga adalah selaras untuk memerdekakan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. So pada tahun 1957 hanya tanah Melaya ataupun tanah Melayu saja yang merdeka tau. Dia tak, ini jangan salah faham 1957 31 Ogos tu hanya tanah Melayu, bukan Malaysia. So pada tahun 1963 barulah Malaysia, pembentukan Malaysia ditubuhkan ataupun secara rasmi ya. Jadi yang ketiga faktor adalah memanfaatkan kemakmuran ekonomi bersama. Bila semua wilayah ni bergabung, dia akan orang cakap sumber ekonomi tu akan banyak lah, dia menjadi satu. Jadi ekonomi Sabah, ekonomi Sarawak, ekonomi Singapura, ekonomi Brunei dia akan disatukan dan menjadi kuat lah untuk negara Malaysia. Yang keempat adalah mempertahankan hak pribumi ataupun bumi putera. Okay, ini adalah empat faktor utama lah yang mendorong untuk pembentukan negara Malaysia. Okay, kita terus masuk kepada reaksi Sarawak. Yang pertama, Parti Negara Sarawak PANAS, Parti Rakyat Sarawak SUPP dan Parti Kebangsaan Sarawak SNEC pada mulanya menentang idea untuk pembentukan Malaysia. Tetapi Parti Barisan Rakyat Jati Sarawak berjasa dia menyokong idea untuk penubuhan Malaysia, idea yang telah diutarakan oleh Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Namun semua parti politik tersebut tidak terlalu memberi tekanan kerana objektif utama idea tersebut adalah memberikan kemerdekaan kepada Sarawak. So walaupun dia orang menentang, tapi untuk nak memerdekakan Sarawak ni dia terpaksa ikut lah. Dan satu lagi, Tunku Abdul Rahman ni dia pandai. Dia ada strategi, dia panggil wakil dari Sabah dan Sarawak ni, dia bawa datang ke KL, dia tunjuk, dia present macam mana majunya Kuala Lumpur, macam mana sumber ekonomi. Jadi pemimpin ataupun wakil-wakil daripada Sarawak ni dia menarik minat. Dia berminat lah untuk menyertai Malaysia kerana untuk membangunkan Sarawak sekaligus bersama Malaysia lah. Okay, kita tengok reaksi Sabah. Seperti yang terjadi di Sarawak, hal yang sama juga berlaku di negeri Sabah. Parti politik seperti United Nation Kadazan, UNCO dan Parti Pasuk Momogun menentang idea pergabungan Sabah dalam pembentukan Malaysia. So manakala Parti United Sabah Nation Organisation pula bersetuju. So ada parti yang menentang dan ada parti yang bersetuju. Sama juga macam Sarawak tadi lah. Namun objektif untuk mendapat kemerdekaan, membentuk idea tersebut mula mendapat sambutan. So untuk memerdekakan Sabah ni juga dia perlu masuk dalam Malaysia ataupun gabungan antara Semenanjung dan juga Tanah Melayu lah. Jadi diorang nak tak nak, sebab diorang nak merdeka, dia terpaksa masuk. Dan macam saya cakap tadi lah, Tunku Abdul Rahman ni dia present ataupun dia panggil wakil-wakil daripada Sabah Sarawak ni datang ke KL dan dia tunjuk macam mana pembangunan telah dilaksanakan di Tanah Melayu pada masa itu. Jadi wakil-wakil di Sabah Sarawak ni dia berminat dan juga tertarik dengan apa yang telah dipresentkan oleh Tunku Abdul Rahman. So mereka bersetujulah untuk masuk dalam gabungan untuk pembentukan Malaysia. Okey, kita tengok reaksi Brunei. Pada awalnya Sultan Brunei bersetuju dengan idea ini
begitu juga dengan rakyat Brunei. Namun rakyat Brunei lebih cenderung untuk mereka terlebih dahulu, kemudian barulah menyertai Malaysia. Cenderung untuk mereka bebas ataupun merdeka terlebih dahulu. Kemudian barulah mereka untuk menyertai Malaysia. Jadi mulanya setuju dan lah dia orang tak setujulah. Dalam sebuah persidangan pada tahun 1962, pihak Brunei membincangkan hal pergabungan ini namun tiada kata putus. Sebab dia letak syarat lah. Dia ada syarat dia yang tersendiri, iaitu ada satu syarat dia adalah syarat dia yang apa Tunku ataupun Melaya tak dapat ikut adalah berkenaan dengan raja-raja. So saya rasa dia tak nak penggiliran. Dia tak nak penggiliran yang jadi agung, dia tak nak penggiliran. Maksudnya kalau jadi agung mungkin dia nak dia sajalah. Parti Rakyat Brunei pada waktu itu dipimpin oleh A.M. Azhari sangat berpengaruh. Beliau menentang idea tersebut kerana beliau berpendapat pergabungan hanya akan membantu British terus mengawal pengaruh dan ekonominya di rantau ini. Ini daripada A.M. Azhari lah. Okay, kita tengok reaksi Singapura. Rakyat Singapura memberi reaksi positif dalam perkara ini. Begitu juga Parti Tindakan Rakyat iaitu PAP yang memerintah Singapura pada waktu itu. Pemimpin PAP menganggap idea tersebut dapat menyelamatkan Singapura dari jatuh ke tangan puak berhaluan kiri iaitu komunis lah. Okey, Parti Buruh Singapura dan Parti Rakyat Bersatu pula merasakan idea tersebut sukar dilaksanakan dan ia adalah idea perlanjutan pengaruh British di rantau ini. So diorang ni semua pada mulanya dia menganggap untuk nak menubuhkan Malaysia ni adalah merupakan strategi daripada British lah untuk menguasai seluruh Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Okey, pada pilihan raya kecil Singapura 1961, PAP tewas di beberapa kawasan kepada calon yang cenderung kepada parti yang berhaluan kiri. So hal ini menguatkan lagi semangat PAP untuk menyokong idea pembentukan Malaysia. So pada pilihan raya kecil Singapura 1961 ni, parti PAP ni, parti yang dominan dekat Singapura ni kalah kepada parti yang berhaluan kiri iaitu yang pro komunis lah. Jadi sebab itulah PAP ni sangat untuk menghalang daripada parti yang berhaluan kiri ni terus memerintah ataupun terus berkuasa. Jadi dia orang bersetuju untuk masuk bersama gabungan untuk pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya reaksi negara-negara ASEAN dan juga Indonesia. Indonesia asalnya tiada masalah dalam perkara pembentukan Malaysia ini. Namun pada penghujung tahun 1961, Indonesia mula merubah angin dengan menyatakan bantahan terhadap idea tersebut. So inilah yang selalu kita dengar perkataan iaitu ataupun slogan iaitu Ganyang Malaysia. Bermula daripada sinilah. So Ganyang Malaysia ni ada sampai sekarang tau. Ganyang Malaysia ni maksudnya hancurkan Malaysia. Jadi sentimen Ganyang Malaysia ni dia ada sampai sekarang. Tapi tak begitu ni lah. Tapi sentimen dia ada sampai sekarang lah. Sebab itu ada berkenaan isu pertelingkahan di antara Malaysia dan Indonesia. Dia timbul balik sentimen Ganyang Malaysia. So bantahan Indonesia mula bersifat agresif bermula pada tahun 1963. Indonesia menyokong tindakan Parti Rakyat Brunei yang membantah keras pembentukan Malaysia. Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh seorang pemimpin berkarisma iaitu Presiden Indonesia pada ketika itu adalah Sukarno yang menggerakkan kempen Ganyang Malaysia iaitu hancurkan Malaysia. So, Sukarno ni adalah satu pemimpin yang sangat-sangat berkarisma. Dia menggunakan golongan muda, mahasiswa dan sebagainya untuk menggerakkan ataupun untuk mempengaruhi untuk menentang idea penubuhan Malaysia. Okey, reaksi negara-negara ASEAN Filipina. Filipina juga membantah pembentukan Malaysia pada pandangan mereka. Sabah adalah milik mereka atas dasar sejarah Kesultanan Sulu. Sebab Filipina dengan Sabah ni dekat. Jadi dia orang claim Sabah ni adalah satu wilayah dalam negara mereka. Jadi sampai sekarang pun sebab itulah kejadian di Lahad Datu, ingat tak kejadian di Lahad Datu yang mana
Kiram. Sultan kan Raja Kiram macam tu kan. Dia claim daripada satu wilayah di Lahad Datu tu adalah termasuk dalam wilayah dia, dan juga dia kata ada perjanjian bahawa wilayah Sabah tu dia orang nak bagi kepada Kiram. Jadi itu adalah orang cakap mungkin adalah orang-orang politik yang buat perjanjian, kita tak tahu. Okey, dalam hal ini kerajaan British telah menyerahkan memorandum kepada Duta Filipina di London dengan menyatakan segala tuntutan terhadap Sabah tidak akan dilayan. So walaupun pihak Filipina terus menuntut Sabah, namun pembentukan Malaysia mendapat sokongan dari rakyat Sabah sendiri melalui kajian yang telah dijalankan. Okey, kita tengok konfrontasi Malaysia-Indonesia iaitu Ganyang Malaysia. Okey, kempen Ganyang Malaysia bermula sekitar tahun 1963, iaitu Indonesia membantah secara militeri, iaitu secara keras melalui ketenteraan. Mereka agresif menghantar tentera di kawasan Malaysia seperti di Johor, Sarawak dan Sabah. So, diorang ni hantar tentera untuk ke Malaysia untuk melaksanakan ataupun untuk menentang pembentukan Malaysia. Perisik mereka juga dihantar pasukan tentera Malaysia dibantu tentera British, New Zealand, Australia dan Brunei. So walaupun mereka bantah ataupun mereka hantar, tetapi Malaysia dibantu oleh pihak tentera British, New Zealand dan juga Australia lah, sebab Australia berada dengan berdekatan lah juga dengan negara kita ataupun tanah Melayu. Jadi British ni of course lah dia bantu sebab tanah jajahan dia. Okey, menurut Sukarno, pembentukan Malaysia sebenarnya penerusan penguasaan ekonomi British di rantau ini. So dia anggap penubuhan Malaysia ni adalah untuk untuk British gunakan untuk menguasai seluruh ekonomi di rantau ASEAN ni ataupun Asia Tenggara ni lah. Okay, Sukarno juga marah kerana pembentukan Malaysia sebenarnya menghalang idea pembentukan Indonesia Raya yang beliau cadangkan. So sebelum ni Sukarno ni dia mencadangkan pembentukan Indonesia Raya, iaitu gabungan di antara Malaysia dan Indonesia lah, termasuk Sabah Sarawak sekali, untuk menjadi satu wilayah yang dipanggil Indonesia Raya. So kalau Tengku Abdul Rahman dan juga dengan sokongan British dulu tak cadangkan pembentukan Malaysia, jadi sampai hari ini lah kita akan menjadi satu wilayah di Indonesia lah, iaitu yang dipanggil sebagai Indonesia Raya lah. Tapi Abdul Rahman dengan kebijakan dia dan juga dengan bantuan oleh pihak British, dia buat ataupun mengeluarkan idea untuk penubuhan Malaysia. Okay, kita tengok konfrontasi Malaysia-Indonesia berakhir. Okey, yang pertama, Jeneral Suharto menggerakkan tentera Indonesia untuk melakukan rampasan kuasa dari Presiden Sukarno. So ini adalah faktor dalaman lah. Macam mana Jeneral tentera iaitu Jeneral Suharto telah bertindak untuk menggerakkan atau menguasai tentera. Jeneral biasa dia ketua tentera kan. Jadi dia berkuasa, dia buat satu gerakan untuk menggulingkan ataupun buat rampasan kuasa terhadap Presiden Sukarno. So yang kedua, rampasan kuasa berjaya, Sukarno digulingkan dan dikenakan tahanan rumah. So Suharto ni dia berjaya menggulingkan Sukarno. Jadi idea Ganyang Malaysia ni adalah daripada Sukarno. Jadi Suharto ni berjaya, jadi tamatlah idea Ganyang Malaysia ni. Okey, pada tahun 1966, Menteri Luar Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian damai di Bangkok. So selepas Sukarno digulingkan oleh Suharto, maka jadi gerakan untuk Ganyang Malaysia ni dah tamat. Jadi dia orang buat perjanjian lah, Menteri Luar Indonesia dan Menteri Luar Malaysia berjaya menandatangani perjanjian pendamaian di Bangkok. Okay, proses penubuhan Malaysia ada beberapa proses. Yang pertama, perbincangan dan perundingan ke arah pembentukan Malaysia adalah satu proses yang panjang dan sangat-sangat sukar lah. Kita tengok tadi ada penentangan daripada Filipina, ada penentangan daripada Indonesia, ada penentangan daripada dalaman. Contohnya kita tengok kalau dari Sabah, daripada Sarawak, AM Azhari dia menentang, tapi akhirnya dia bersetuju lah. Banyak faktor yang perlu diambil kira dan perlu diatasi untuk memastikan bahawa semua pihak berpuas hati dengan pembentukan Malaysia.
So untuk nak buat kajian ataupun untuk nak meneruskan proses penubuhan Malaysia ni, dia kena bentuk satu jawatankuasa. Yang pertama adalah Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, iaitu Malaysia Solidarity Consultative Committee JPPM, yang berperanan sebagai untuk menerangkan konsep pembentukan Malaysia terutamanya kepada penduduk Sabah dan Sarawak dan juga Brunei, dipengerusikan oleh Donald Stephen, disertai oleh wakil-wakil dari negeri-negeri yang ingin menyertai Malaysia, termasuk Semenanjung, semua negeri dan juga Singapura, Sabah dan Sarawak. Mengumpul idea-idea dan pandangan dari penduduk negeri-negeri yang terlibat dalam rancangan untuk pembentukan Malaysia. So dalam jawatankuasa ni diorang kumpul dan diorang mengumpul idea-idea daripada wakil-wakil yang dihantar daripada negeri-negeri yang bersetuju untuk menyertai gabungan Malaysia. Yang kedua, Suruhanjaya Cobalt, iaitu Cobalt Commission, diketuai oleh Lord Cobalt. Ahli-ahli lain termasuk Anthony Abel, David Watterson, Datuk Wong Pau Ni dan Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i, bertujuan untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Suruhanjaya ini mendapati 80% rakyat Sabah dan Sarawak, kebanyakan golongan pribumi, menyokong negeri mereka bergabung dengan tanah Melayu untuk menubuhkan sebuah negara iaitu Malaysia lah. Okey, yang ketiga, jawatankuasa antara kerajaan, diketuai oleh Lord Lansdowne, disokong oleh Tun Abdul Razak Hussein, wakil kerajaan British dan wakil-wakil di Sabah, Sarawak dan Singapura. Untuk tujuan dia adalah untuk membentuk perlembagaan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, laporan berdasarkan juga laporan daripada Suruhanjaya Cobalt dan laporan JPPM. So dalam laporan Suruhanjaya Cobalt tu dia ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Sabah dan Sarawak lah. Dia ada juga syarat, bukan tak ada syarat, dia ada syarat. Isu utama yang dibincangkan ialah status agama Islam, bahasa Melayu, kawalan terhadap pendatang, pendidikan dan wakil parlimen untuk Sabah dan Sarawak dan juga Brunei. Yang keempat adalah referendum Singapura. Untuk mendapat, tujuannya adalah untuk mendapat pandangan penduduk Singapura. So hasil dia adalah 71% penduduk Singapura menyokong Singapura bersatu dengan Malaysia. So hanya 71%. Sebab apa? Yang lain tu adalah daripada penyokong ataupun daripada parti haluan kiri lah, iaitu yang pro kepada menentang dan juga komunis. Okey, isu melibatkan Brunei. Brunei mengambil keputusan untuk tidak menyertai Malaysia langsung sehingga mereka merdeka pada tahun 1984. Okey, isu berkaitan dengan Sultan Brunei, iaitu Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin mengemukakan beberapa tuntutan jika mereka menyertai pembentukan Malaysia. Tuntutan Brunei diterima, namun dua ditolak. Tuntutan yang ditolak ialah isu minyak dan kedudukan Sultan Brunei di Malaysia. So ini yang saya cakap tadi, dia punya syarat tu, dia bagi beberapa tuntutan dan syarat tu tak dapat dipenuhi oleh Tunku Abdul Rahman ataupun wakil daripada Malaysia lah, ataupun Melayu. Okey, isu rakyat Brunei. Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azhari menolak keras Brunei bersama-sama dalam pembentukan Malaysia. Mereka melancarkan rusuhan bersenjata terhadap kerajaan Brunei. Mereka dibantu Parti Komunis Indonesia. So AM Azhari ni dia pro kepada Parti Komunis lah. Jadi sebab itulah Parti Komunis daripada Indonesia, dan kita sedia maklum Indonesia pun sangat-sangat menentang pembentukan Malaysia. Jadi dia bergabung dengan kumpulan AM Azhari untuk melancarkan rusuhan sebagai bantahan lah kepada kerajaan Brunei supaya tidak menyertai Malaysia. So lepas itu memang Brunei memang tak termasuklah dalam pembentukan Malaysia. Okey, isu melibatkan Singapura. Singapura menjadi sebahagian dari Malaysia dari tahun 1963 hingga tahun 1965. Hanya 2 tahun saja. Di awal pembentukan Singapura dan kerajaan pusat di Kuala Lumpur bersetuju dengan syarat-syarat yang dipersetujui. Namun sering juga timbul isu sensitif yang dibangkitkan. Isu pembahagian ekonomi dan rusuhan kaum. So inilah yang berlaku yang berlaku di mana sebab kaum di Singapura adalah yang majoritinya adalah kaum Cina. Jadi kalau dicampur dengan sini, jadi maksudnya kaum
China lebih majoriti. Jadi itu adalah orang cakap strategi politik sebenarnya benda ni, strategi politik ya. Hal ini menyebabkan Singapura akhirnya dikeluarkan dari Persekutuan Malaysia pada 7 Ogos 1965 dan mengumumkan merdeka 2 hari selepas itu. So selepas dikeluarkan daripada Malaysia atas faktor-faktor seperti perkauman dan juga faktor ekonomi, maka Singapura merdeka selepas dua hari selepas 1965 keluar daripada Malaysia. Okey, ini adalah Soekarno. Soekarno kan Soeharto tu ni, dua orang ni. Yang menentang adalah Soekarno kan Soeharto. Ya. Soekarno. Soeharto tu adalah general. Tengok apa Soekarno cakap, beri aku 1,000 orang tua, saya akan kucabut semua dari semeru dari akalnya. Beri aku 10 pemuda, saya akan ku goncangkan dunia. Sebab Soekarno ni memang seorang tokoh yang sangat-sangat orang cakap sangat-sangat berpengaruh lah. Cakap dia punya kalau orang cakap kalau dia berceramah tu, orang akan terus ikut. Sebab tu dia kata, beri aku 10 pemuda. Beri dia 10 saja pemuda, dia akan menghancurkan, menggoncangkan dunia. Kalau 10 orang tu ikut, maka dia akan sebarkan dia punya idea tu lah. Sebab tu dia lebih menggunakan pemuda lah ataupun mahasiswa. Okey, Indonesia tu bukan separuh. Kita lapar itu biasa, kita malu itu juga biasa. Tapi kalau kita lapar dan malu, maka Malaysia itu kurang ajar. Kalau kita lapar dan malu kerana Malaysia, itu kurang ajar. Bung Karno. 27 Julai 1963. Kaum ibu, kami sedia mempertahankan Malaysia, hidup Tengku Soekarno. Ini adalah ada potongan-potongan daripada akhbar. So dah habis rupanya. Okey, dah selesai untuk topik ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak pula habis hari ni. So nak sambung ke macam mana? Sambung topik lain ke kita nak stop? Tak bagus lah. So kejap saya nak tengok soalan. Boleh bagi. Soalan kuis. Okay. Tidak okey. Soalan. Okey, ada 20 soalan. Ada 20 soalan. Tak boleh ke edit ni? Oh, okay, edit. Alright. Okay, saya nak bagi tip untuk soalan kuis. Kamu baca
berkenaan dengan zaman prasejarah. Zaman prasejarah iaitu zaman zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Okey ya. Okey, yang seterusnya kamu baca mengapa Kesultanan Melayu Melaka sangat terkenal. Kenapa? Di kalangan pedagang dan pelayar. Kenapa? Oke, nanti kau jawab. 20 soalan terus nanti kau jawab. Aku tuh apa? Okey, seterusnya faktor kemerosotan kerajaan Melaka ataupun kejatuhan kerajaan Melaka. Oke, faktor kejatuhan kerajaan Melaka. Oh, Air dia apa kering. ni soalan bocor ke apa? Jadi ada pedagang datang melintas dari laut. Laut si Josan tuh buat. Oh, siap bagi jawapan lagi yuk. Bagi jawapan lagi. Apa aja kenapa? Okey, seterusnya matlamat utama Jepun untuk memerintah tanah Melayu. Okey, seterusnya tokoh-tokoh penentangan terhadap penjajah. Tokoh-tokoh. Seterusnya kamu baca Malayan Union. Gubernur dia yang pertama siapa? Kena tahulah. Ciri-ciri Malayan Union. Seterusnya kamu kena baca pembesar 4 lipatan Kerajaan Melaka ni. Saya cakap itu kan, dalam pembesar 4 lipatan tu ada apa? Okey, seterusnya kamu baca berkenaan dengan pilihan raya umum pertama yang dijalankan di tanah Melayu 1955. Apa menang, siapa kalah, berapa kursi menang, baca. Seterusnya tadi topik hari ni pembentukan Malaysia 1963. Macam saya beritahu tadi. Soalan dia macam tu, lebih kurang macam tu lah soalan yang saya beritahu tadi lah. Okey, seterusnya faktor berkenaan dengan topik ni juga, iaitu faktor penubuhan Malaysia. Okey, seterusnya topik ni juga jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang penting ke arah pembentukan Malaysia. Ada jawatan kuasa apa tadi? Jawatan kuasa yang pertama apa? Siapa ingat yang pertama apa? Jawatan kuasa apa? Tak ingat ni. Apalah. Yang pertama JPPM. Yang kedua Suruhanjaya apa? Suruhanjaya apa? Yang kedua Suruhanjaya apa? Apa Suruhanjaya Red pula? Red tu 1957 kan? Red tu untuk Persekutuan Tanah Melayu. Untuk Persekutuan Malaysia ataupun Pembentukan Malaysia, Suruhanjaya Kobot. Kau ingat jangan tukar. Mana pula pergi. Okey, seterusnya kamu kena baca sistem ahli pada tahun 1951.
Sama ahli 1951. So ni topik apa? Topik penjajahan British. Okey, seterusnya topik Persekutuan Tanah Melayu, ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya kamu baca Suruhanjaya Kobot. Okey, seterusnya kamu baca jawatan kuasa kerja untuk menggubal perlembagaan baru yang menggantikan Millennium Union. Kamu baca hasil kandungan jawatan kuasa kerja tersebut. Dapat ya? Dapat tak? Dapat, Doktor. Dapat, Doktor. Okey, seterusnya kamu baca Kesatuan Melayu Muda dan Kesatuan Melayu Singapura, KMM dan KMS. Ini kesatuan ni dalam bab apa? Bab penentangan terhadap penjajah British. Okey, seterusnya kamu baca pembunuhan J.W. Bush di Pasir Salak. Sebab apa? Punca dia apa? Okey, seterusnya kamu baca kebangkitan semangat kebangsaan di kalangan penduduk tempatan. Dipengaruhi oleh pengaruh luar. Kamu baca tu lah. Kan gerakan-gerakan kan daripada Mesir, daripada apa lagi? Daripada China, daripada Jepun. Okey, seterusnya baca faktor kemenangan tentera Jepun ke atas British di Tanah Melayu. Ya, dapat eh? Dapat, Doktor. Ada siapa yang tak dapat? Nanti tanyalah kawan-kawan. Tapi jangan masuk dalam grup ah. Benda ni jangan masuk dalam grup. Siapa yang tak datang pada muka dia orang. Baru hantau apa. So benda ni kita jangan masuk dalam grup lah. Tapi ada record pula kan. Dalam YouTube tak apa. Apa yang record tak apa. Kalau dia orang tengok video ni okey. Tak ada masalah. Kalau dia orang tak tengok, dia orang just nak apa? Nak dia orang dah lah tak masuk kelas kan, tapi nak tak adil lah. So tak payah bagi tahu lah kepada kawan-kawan yang tak hadir tanpa alasan. Ya, ada apa-apa soalan nak tanya? Doktor, Ya, kuis ni masa kelas kah? ya betul, masa kelas. Kita akan buat masa kelas secara live. Okay, ada lagi? Berapa soalan? 20 soalan. Soalan. Soalan objektif.
Berapa minit? 20 soalan kita bagi dalam berapa minit kamu nak Kita bagi 40 minit lah. Tengok tu 40 minit lah. 20 soalan je pun. Dah soalan objektif lah tu. 40 minit, alright. Kalau tak dapat skor lagi, aku tak tahulah. Tip pun dah bagi, apa pun dah bagi. So, harap bacalah nanti ya. Baca, saya akan masukkan nota juga. Dan tengok balik apa video-video. Okay, ada soalan lagi? Nanti jangan lupa sebab kami orang cakap pada setiap semester kamu kena menilai pensyarah tau. Kamu kena menilai pensyarah. Jadi nilai lah elok-elok sikit. Jangan nak tulis yang bukan-bukan lah. Apa tulis yang bukan-bukan aku luku kepala. Siap lah kau. Tulis lah elok-elok. Kita tolong. Saya tolong kamu, kamu tolong saya. Itu je. So saya rasa minggu ke berapa tah kamu kena buat penilaian. Ada jawapan yang banyak untuk satu soalan. Multi jawapan. Ya betul. Ya betul. Multi jawapan. Doktor, Tu kenapa? Yes. saya ada soalan pasal ulasan artikel tugasan berkumpulan kita tu. Okay. Yang dekat kandungan tu, doktor suruh kita cari pasal isu-isu yang dibangkit tu. Boleh doktor explain dan bagi contoh yang isu-isu dibangkit tu yang macam mana? Isu-isu yang dibangkitkan dalam artikel tersebut lah. Isu tu maksudnya isi utama dia lah. Isi kandungan artikel. Kalau artikel tu berkenaan dengan masalah sosial lah. Isu dia. Isu-isu utama dia. Kamu orang cakap kena baca keseluruhan artikel tu, kamu kena faham dan kamu rujuk balik rubrik. Saya ada bagi rubrik kan. Kamu rujuk balik rubrik yang saya bagi tu. Rubrik pemakahan tu. Ada kan rubrik dalam My Guru kan? Ada. Kamu rujuk balik rubrik tu. Dan saya rasa kamu akan clear. Tengok tu kamu akan clear. Okay, thank you doktor. Kena buat bagi menarik lah. Kena buat bagi menarik. Bagi orang cakap kali tengok tu wow cantik macam tu lah. Kadang-kadang kita tengok tu pun kita dah tahu wah ni memang cantik tu. Tengok baca isi sikit boleh tahu lah. Boleh bagi markah banyak. Kalau orang cakap sebab tu lah persepsi utama tu sangat-sangat penting. Sebab tu lah image kita kena jaga. Kita tengok orang tu dia ni menarik, dia ni baik, dia ni kita boleh tengok lah dia punya pandangan pertama lah. Tapi kena selari lah dengan kita punya image dan juga kita punya isi ataupun kita punya maksudnya kalau orang kita punya image kena selari dengan kita punya perangai macam tu lah. Kalau kerja kita punya muka depan ataupun kecantikan hasil kerja kita tu kena selari dengan dia punya isi kandungan. Macam tu lah. Okay ya. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Ketua kelas jangan lupa untuk kita ambil kehadiran. Ya, Doktor. Right, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa, minggu depan kita akan melaksanakan kuis. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral yang melintang ataupun tak ada apa-apa halangan, kita akan buatlah kuis pada minggu depan. So, kena standby, bagi tahu kawan-kawan yang tak hadir pada kuliah hari ini. Kita beritahu diorang minggu depan akan ada kuis. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kehadiran sangat-sangat penting. Kehadiran sangat-sangat penting. Kalau kamu tak hadir 3 kali tanpa alasan, tanpa sebab yang munasabah, kamu akan dibar terus pada minggu ke-8 dan kamu akan fail. Kalau kamu dibar untuk final assessment, kamu akan fail terus. Untuk subjek ni dah kamu kena ambil balik. Subjek ni yang depan. Rugilah. Okay ya? Faham ke semua?
Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, jaga elok-elok, jaga SOP supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit dan jaga kesihatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Terima kasih doktor. Baik. Thank you doktor.